Hai, selamat pagi. Hari ini hari Rabu 11 hari bulan Mac. Selamat datang ke Peachtree Morning Show. Anda dapat lihat sama ada Geshe Michael atau Scott yang makan banyak donat. Pada masa yang sama, kami bincang tentang Inguo, punca dan akibat. Kami bincang tentang bagaimana menggunakan adat hebat ini, iaitu sebab dan akibat yang asal dari ahli falsafah yang hebat di dunia, merupakan sistem DCI untuk mencapai kejayaan hidup melalui idea-idea tersebut. Semalam, Stanley dan Alison dari China berbincang tentang soalan Isabel Boy mengenai hubungan. Hari ini, kami ada soalan hebat dari Zazie di Mexico City. Mari kami mulakan. Hai, saya Zazie dari Mexico. Soalan saya ialah tentang keselamatan wanita, kerana anda mungkin tahu 8 Mac adalah Hari Wanita Antarabangsa. Sekarang di Mexico, kami menghadapi masalah besar, iaitu keganasan jantina. Seperti yang saya tahu, ini juga masalah di banyak negara. Saya berasa masalah utama ialah wanita dipandang sebagai orang yang lemah sejak lama. Saya ada dua soalan. Yang pertama ialah, mengapa wanita? Yang kedua ialah, apa benda yang harus saya tanam untuk menghilangkan masalah ini? Terima kasih. Wow, soalan hebat, Zazie. Terima kasih Mexico. Soalan ini diterima minggu lepas pada Hari Wanita Antarabangsa, hari Ahad kan? Ya, 8 Mac. Seperti perayaan secara politik dan sosial, pelbagai pencapaian wanita di seluruh dunia sangat hebat. Tahniah. Kami rasa ini soalan yang penting. Ini menunjukkan dah banyak tahun pihak wanita yang didiskriminasikan. Beribu-ribu tahun. Kita berkemantapan kerana dapat lihat kerana ini dan perubahan di generasi kita. Maksud saya, ya, masih banyak yang perlu diubah walaupun dah ada banyak perubahan. Saya amat berminat untuk membincangkan apakah cara yang mengubah keadaan ini. Dari segi benih, bagaimana kita mempercepatkan perubahan ini. Padahalnya dari segi penghormatan, upah dan promosi, lelaki dan wanita patut diberi hak yang adil. Jadi ada dua soalan. Pertama, mengapa wanita? Kedua, macam mana nak buat? Bagaimana mereka dapat hak yang sama? Ya, ada pada satu tahap. Saya ada nak beritahu satu cerita yang berlaku semasa saya masih kecil. Saya ada rambut yang panjang sampai belakang. Saya masih ingat. Saya tengah jalan di bandar New York suatu hari, gelap dan lewat malam. Saya bersama-sama dengan kekasih saya. Kami berjalan di Greenwich Village restaurant yang agak sunyi, senyap. Beberapa lelaki yang mengikut kami dan sedang menjerit-jerit. Mereka ingat saya adalah seorang gadis kerana rambut panjang dari belakang. Dan mereka menjerit-jerit dan bercakap kasar. Kami terpaksa pergi ke tempat yang terang di gereja kerana takut. Perkara yang pertama yang nak saya kata di sini, ini sesuatu perkara yang paling menakutkan dalam hidup saya. Kedua, saya tak rasa kebanyakan lelaki berpengalaman sebegini. Tiba-tiba saya rasa sensitif atas keadaan wanita selama hayat mereka. Sejak hari itu, saya dengar cerita teruk yang berlaku ke atas wanita. Saya rasa lelaki tak pernah berasa bagaimana wanita menghadapi. Saya tak tahu macam mana nak buat mereka dapat rasa begitu. Ayah saya bukan ahli chauvinis betul-betul. Mungkin itu kerana ibunya saya benar-benar gagap. Ibu saya juga seorang pemimpin dalam keluarga kami. Beliau bekerja keras, bekerja untuk FBI, untuk kerajaan tempatan. Beliau sangat-sangat teratur dan produktif dalam
dalam DCI, kami kata ada benih untuk melihat sesuatu yang berlainan. Tapi soalan Zazie, tapi apakah benih yang ditanam oleh mak anda supaya anda merasa lain terhadap atau perempuan yang lain? Ya. Apakah benih yang seseorang tanam yang akan menyebabkan orang lain tidak menghormati mereka? Apakah benih membuat mereka tidak dapat dihormati? Sebab, akibat dan mudah. Ini jika saya melihat saya tidak dihormati, saya telah menanam benih yang kecil yang amat suka dikesan atau sesuatu yang saya tak fikir yang membawa kehasilan besar. Tapi ini orang yang tidak dihormati selalu berdasarkan sesuatu yang bodoh. Kadang-kadang kami tidak menghormati seseorang yang kurang pandai atau mereka ada penyelesaian yang buruk. Ya. Tapi di sini kami bercakap tentang tidak dihormati, didiskriminasi oleh kerana jantina mereka. Ini memang benar-benar bodoh. Ini memang kurang adil. Ini satu bentuk perkauman. Jadi apa jenis benih ini? Apakah jenis benih yang menjadi mangsa perkahwinan ini dan diskriminasi terhadap jantina? Betul, soalan yang susah. Dan kami tidak saja lihat ini terjadi pada wanita, juga komuniti gay, kepada orang yang bertugas jantina, warna kulit dan negara lain atau agama lain. Jadi soalan pertama dari Zazie, kenapa wanita? Ini memang satu soalan yang suka, dan sebelum kita merekod show ini, kami ada bercakap tentang sesuatu yang saya rasa amat cool, iaitu benih untuk melihat lelaki dan perempuan berbeza. Ini adalah sesuatu perkara asas yang bermula dulu. Fantasi, saya ada satu idea fantasi. Dan ini memang sangat suka. Tapi saya membayangkan di sebuah negara kuno, mungkin di dunia berlainan, dari galaksi yang jauh-jauh. Di sana semua orang mempunyai telinga berbeza sedikit. Kami selalu bincang mengenai industri barang kemas kerana anting-anting dibuat untuk memandangkan telinga anda. Dan kami memang berbincang tentangnya. Telinga kiri seseorang lazimnya sedikit berbeza dari telinga kanan. Ia mungkin lebih rendah atau bentuk yang berbeza. Saya bangkang ada keseluruhan budaya. Jikalau telinga kiri anda lebih besar, anda disanjungi tinggi. Jika telinga kanan adalah besar, jadi anda dari kasta yang lebih rendah. Lepas tu saya bayangkan, kenapa kami tidak ada diskriminasi tersebut di budaya ini? Kenapa? Saya mesti ceritakan kisah ini. Di kampung saya bersekolah di sekolah Katolik dari darjah 1 ke 3. Lepas tu, mak tukarkan saya ke sekolah awam. Ini soal cerita yang panjang. Guru pada masa itu darjah 6, saya masih ingat, dalam kejaran kelompok orang putih. Jadi dia bersungguh untuk mengajar kami diskriminasi. Jadi dia menyuruh kami pada esok, sesiapa yang ada mata coklat akan duduk di tempat berbeza di dalam kelas dan tak boleh tahu apa yang berlaku. Saya dan Chris ada mata coklat, sejumlah 6 ke 8 budak lain terpaksa duduk di belakang. Dia menakutkan kami dengan dahsyat. Dia melayani kami dengan buruk, menjerit. Saya sangat takut. Saya balik rumah menangis dan beritahu mak saya tak mau pergi ke sekolah lagi. Dan guru itu mengarah kami tinggal di sekolah. Selepas habis kami amat takut. Dan selepas ke semua budak lain tinggal, dia kata, okey, sekarang saya belanja kamu aiskrim, memandangkan apa yang terjadi. Ia memang bagi saya impak yang sangat besar. Saya rasa saya dapat merasakan sedikit sebanyak bagaimana seseorang akan berasa jika didiskriminasikan berdasarkan sesuatu yang sangat bodoh. Jadi, mari tunjukkan mata kamu. Mata saya bukan coklat. Saya tak boleh bersama anda. Kami bincang ini sesuatu jawapan untuk Zazie. Mak kita, maksud saya, kita tak bebas dari prejudice lelaki. Jika kamu fikir kamu bebas, kamu kena pergi lebih dalam. Saya tak katakan kerana saya tak prejudice. Saya nak gunakan ini di rumah. Terima kasih. Ya, memang kita ada sesuatu yang kurang dari rumah orang lain. Dalam kes saya akan terfikir mak saya. Ibu bapa saya bercerai. Mak adalah juga bapa dan mak sekaligus. Mak saya yang bawa duit balik ke rumah. Mak membuat segala keputusan di dalam keluarga. Dia mendisiplinkan kami. Jadi, jika kamu bertuah sebagai seorang lelaki, kamu dapat melihat perempuan yang berkuasa atau bukan berkedudukan lebih rendah di dalam sesuatu keluarga.
tak ada integriti, tak pamerkan ciri-ciri kepimpinan. Oh, mak saya adalah tidak berprejudis terhadap kaum atau negara, sangat tidak berprejudis. Kami ada orang berkulit hitam yang tinggal di kat rumah kami. Kadang-kala kami ada kawan Yahudi yang sangat-sangat rapat. Kami membesar dengan begini. Saya rasa dengan akal konvensional menjadi contoh yang baik kepada anak anda, tidak menunjukkan apa yang kamu kata diskriminasi bodoh dengan contoh sendiri. Anda mengubah benih anda, membantu orang lain supaya tidak berasa diskriminasi, akan menanam benih untuk melihat perubahan. Betul. Jadi pada asalnya, sebab kami melihat diskriminasi yang bodoh ini adalah kerana secara tidak langsung kami berbuat demikian terhadap orang lain dari tiga golongan lemah itu, yaitu wanita, kanak-kanak dan orang tua. Jadi dari manakah saya yang mendiskriminasi kanak-kanak, orang tua atau wanita lain? Saya pernah jumpa wanita yang mendiskriminasi wanita lain. Saya ada dua soalan untuk kamu. Pertama, apakah diskriminasi kecil yang saya pernah buat dalam hidup saya yang menyebabkan kami melihat diskriminasi bodoh ini? Dan saya ada satu soalan lagi. Kerana dalam hidup saya dan Scott, sikap terhadap wanita, hak wanita, hak ekonomi wanita, sikap terhadap wanita yang telah menjadi objek penderaan seksual, semua ni berubah secara radikal dalam sehayat kami, walau dengan 5-10 tahun lepas. Apa sebab? Apa soalan saya? Apakah perkara kecil yang saya laku dan kenapa ia berubah? Ya, saya rasa jika kami menanam benih berterusan untuk menyokong pergerakan baru tanpa diskriminasi sesiapa pun berdasarkan perkara yang tak wajar, jadi kami bertanam benih untuk melihat perubahan dan mungkin dalam 5 tahun dan melihat lebih banyak revolution. Tanpa revolusi dunia semasa 70-an, kami tak akan sebegini. Tengoklah masa 70-an, kita telah melakukan banyak, sekarang sudah banyak baik. Jadi, dua soalan. Apakah benih kecil? Jadi, apa benih kecil? Untuk melihat diskriminasi sebegini, saya akan membawa ini ke tahap generik, tak spesifik terhadap wanita. Saya rasa, saya lihat diskriminasi, prejudis, pengandilan, kerana pengandilan adalah apa yang saya sentiasa buat terhadap orang lain. Saya sentiasa buat begitu. Itu memang biasa. Cara mudah untuk mencari sebabnya. Saya pandang rendah orang lain yang tak sepandai macam saya dalam sesetengah bidang. Kadang-kadang saya saja menolak mereka. Saya rasa mereka bodoh. Contohnya mereka tak arif tentang pengeluaran video atau sesuatu yang saya sangat pandai. Jadi pendapat saya adalah sebab saya melihat masalah besar di dunia seperti diskriminasi terhadap wanita. Jadi saya mendiskriminasi seseorang kerana dia tak sepandai seperti saya dan sesetengah bidang. Saya rasa ini adalah mudah, kamu harus tahu. Dan saya marahinya bodoh. Saya menolak mereka. Contohnya mereka tak pandai tentang benih. Kalau mereka tak faham apa itu benih, lalu saya menolak mereka sepenuhnya. Saya buat cerita kecil tentang orang yang saya temui, yang tepi jalan atau dalam kedai runcit tanpa mengenali mereka. Saya langsung tak tahu apa-apa tentang mereka. Saya buat cerita tentang mereka. Dan ini sentiasa pernah berlaku pada saya. Saya mendapati seorang ini, Estofi, pemilik kafe ini, saya mendapati dia adalah astronomi yang terkenal dalam negara ini. Dia hanya menuang kopi, tapi saya buat cerita tentang dia hanya menonton kopi. Tak tahu apa-apa. Jadi apa yang saya kata, benih kecil yang membuat cerita tentang orang yang kami tak kenali, saya juga mau jawab. Kenapa kita melihat perubahan radikal di United States, di mana lelaki berkelakuan kesat terhadap wanita, lelaki yang terkenal, kuat, kaya, tapi mereka tidak dipenjarakan.
Jawapannya ialah saya melihat perubahan ini kerana saya cuba mempelajari benih. Saya beri peluang kepada orang lain atau saya tak beri peluang kepada mereka dulu. Apa yang saya nak cakap ialah saya sedang cuba mempelajari tentang benih, cuba memahami bagaimana perkara berlaku. Saya melihat perubahan ini. Minta saya menjadi lebih terbuka cara lain untuk berfikir. Itulah benih. Kami perlu mengakhiri dengan langkah-langkah praktikal dan tips. Jangan membuat penilaian diam tentang orang lain. Jangan menilai orang lain. Penilaian senyap. Jangan buat cerita tentang mereka. Adakah kamu tahu apa yang seronok? Benih positif. Buat cerita yang baik dalam minda anda. Tukar cerita anda. Apabila anda menemui seseorang, kami membuat cerita tentang orang ini secara otomatik berdasarkan penampilan mereka. Berdasarkan penampilan mereka, bagaimanakah mereka melihat kami. Jadi bagaimana nak buat cerita positif? Membuat cerita yang cantik. Ini adalah seperti menulis epik. Atau adakah benar? Di CI kami ada sesuatu yang kami panggil writing epic. Apabila ada pandangan tentang seseorang, kami cuba terbalikkan dan tulis cerita superhero mengenai mereka di minda anda, seperti rakan anda yang kerja malam dan letih kerana dia sedang menyelamatkan dunia ini. Pertama, buat cerita. Buat cerita, tapi buat cerita yang baik. Yang sangat-sangat, jangan mendiskriminasi orang lain berdasarkan perkara tak wajar. Cuba menjadi teladan kepada anak anda. Menjadi teladan jika anak ada anak lelaki dan perempuan. Bagaimana anda mahu mereka melayani wanita lain? Terutamanya mereka adalah anak lelaki. Jika adalah anak perempuan, bagaimana anda mahu orang lain melayani mereka? Apakah tahap keyakinan yang ditanam sejak kecil? Dan saya juga rasa boleh terlibat dalam aktiviti yang menggalakkan golongan yang lemah, golongan minoriti, sosial, agama, kaum, jatina. Kamu boleh menjaga orang yang sangat lembut, pendiam, introvert, selalu diabaikan. Cuba memberi keyakinan kepada mereka. Saja buat satu yang kecil setiap hari macam tu. Nah, kata ini boleh berubah. Apa yang saya kata ialah benih besar kecil menghasilkan kesan yang besar. Hanya sedikit perubahan tabiat anda akan berubah secara dramatik. Ini adalah kecantikan sistem benih sesiapa pun. Kerana benih mencipta realiti kami. Kami ada kekuatan untuk menukar sikap terhadap wanita di negara ini. Setiap orang ada kekuatan ini. Kamu boleh Zasi. Kamu sangat cool. Masih cool. Mungkin kami boleh ada minggu antarabangsa wanita. Ada antarabangsa wanita. Jika saya rasa soalan ini belum habis. Untuk Scott, minggu antarabangsa wanita adalah seumur hidup. Ikan pirang ini digunakan pirang ini, hantarkan soalan ke seedquestion@diamondcutterinstitute.com, iaitu seedquestion@diamondcutterinstitute.com. Letakkan 30 saat selfie video seperti yang akan kami tunjukkan dari Luisa dari Germany. Jika soalan anda ini belum habis, tanya soalan yang lain. Kami boleh tanya lebih soalan atas soalan ini. Soalan tambahan. 30 saat tegak video soalan selfie Melissa hantar ke seedquestion@diamondcutterinstitute.com. Kami akan gunakan dalam rancangan ini. Sekarang kami ada soalan ini. Luisa, wanita Colombia yang tinggal di Germany. Okay. Nama saya Melissa. Ini soalan saya ada masalah. Ada banyak projek dan saya tidak dapat habiskannya. Projek kami juga dan jalankan 4 langkah. Saya mula bermotivasi dan berputus asa selepas seketika bila tiada peningkatan. Soalan saya, apa benih yang saya perlu tanam untuk berhenti bermula dan mula habiskan? Apakah benih yang perlu saya hilangkan dengan 4 kuasa untuk mematikan benih buruk ini? Terima kasih. Okey, wow, saya nak buat satu t-shirt yang kata berhenti mula dan mula habiskan. Amat cool. Ini
cause and effect, sebab dan kesan. Peachtree Morning Show, terima kasih. Thank you, bye-bye. Thank you, guys. And believe it or not, there's still some donuts left. Have a great morning. See you next time on the morning show. Bye for now. Bye.